Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertamanya terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Kalau saya perhati di sini terdapat 40 pelajar yang dah masuk dalam Google Meet. Kita akan mulakan kuliah kita seperti biasalah, ya. Jadi yang keduanya, saya masih lagi belum sempat untuk tanda kertas ujian sebab baru habis menilai proposal untuk geran lah. InsyaAllah bermula malam ni saya akan mula untuk tanda ujian. Dan untuk makluman, saya perlu paparkan keputusan selewat-lawatnya pada 26 hari bulan 4. 26 hari bulan 4. Dan seterusnya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana masih lagi sudi mendengar kuliah saya, dan juga selamat berpuasa lah. Hari ni hari yang keberapa dah? Kalau kita mula dah hari yang ke siapa ingat? Puasa juga kan? Hari yang ke-12, ya, InsyaAllah. Nak sampai separuh dah. Okey, kita akan masuk chapter yang ketiga, application of differentiation. Ini chapter yang ketiga, ya. Kalau ikutkan skedul yang diberi oleh universiti, ikutkan kita masih lagi perlu habiskan chapter yang kedua, tapi kita agak ke laju sedikit dan kita boleh terus masuk chapter yang ketiga lah. Sebab apa? Saya dipahamkan minggu hadapan, hari Selasa 19 hari bulan, nuzul Al-Quran, dan kita ada cuti pada masa tu. Jadi secara automatik kuliah kita terbatal lah. 19 hari bulan nuzul Al-Quran. Jadi selepas hari ini 14 hari bulan, dan kita akan jumpa balik kuliah pada 21. Jadi bagus juga lah kita mulakan kuliah awal. Okay, application of differentiation. Untuk bahagian yang pertama ni 3.1, curve slope at one point, 3.2 rate of change, 3.3 maximum, minimum and inflection point. Jadi kita tak boleh cover untuk keseluruhan. Kita cuba cover 3.1, 3.2. Mana-mana yang sempat lah. Okay, description. Expected outcome, students should be able to describe the concept of slope at a point. Itu yang tujuan yang pertama. Yang seterusnya, students should be able to solve the related rates problem, and students should be able to determine the nature of critical point, minimum, maximum and inflection point. Ni di akhir kelas nanti sepatutnya pelajar boleh capai outcome ataupun apa yang kita set ni lah, ya. Tapi yang pertama tu able to describe the concept of slope at point. Ni 3.1. 3.1. Okay, introduction. Kalau sekiranya kita ada position Y, dan daripada Y kita dapat cari velocity, dan seterusnya kita dapat cari acceleration. Saya perasan ada pelajar nak masuk sekejap, ya.
Okey, 42 pelajar. Okey. Kembali pada slide kita balik. Kalau kita perhatikan position, velocity, acceleration. Daripada sini sebenarnya kita boleh menggunakan pembezaan, di mana kalau kita diberi Y sebagai contoh, bila kita bezakan dy respect to t, kita akan menghasilkan hal laju, dy over dt. Dan kalau sekiranya kita assume v itu sebagai velocity dan kita bezakan sekali lagi, dv over dt, ataupun sebenarnya kita dah beza 2 kali y dt squared. Sebenarnya ni sama dengan acceleration, ataupun kita boleh simbolkan sebagai a. Dan kalau saya tunjuk ni adalah arah di mana daripada position y, bila kita beza dia akan menghasilkan velocity, bila kita beza sekali lagi dia akan menghasilkan pecutan, acceleration. Chapter yang keempat, kita akan belajar macam mana kita nak reverse balik. Yang ni kita namakan sebagai antiderivative. Antiderivative, apa maksud? Kita bukan differentiate, kita integrate. Daripada acceleration, integrate, dia akan menghasilkan velocity. Dan daripada velocity, bila kita integrate, dia akan menghasilkan position balik. Itulah. Itu pengenalan bagi slide yang pertama. Okey. Suara saya masih lagi okey? Okey. Okey. Sebab ni saya dalam 2 minggu lepas saya positif COVID. Memang apa ni, sesemua demam sikit dan sebagainya lah. Tapi dalam seminggu ni saya tak sakit tekak, tapi sesemua. Bila test negatif, itulah saya mohon pada semua pelajar, itulah jaga-jagalah sekarang. Sebab masing-masing macam tak jaga-jaga. Kita tak tahu daripada mana. Mungkin masa pergi pasar malam, beli kuih, benda tu boleh berlaku lah. Jadi hati-hati masing-masing dalam kes sekarang ni. Okey, kita pergi pada 3.1, curve slope at a point. The slope of a curve at a point P is defined to be the slope of the tangent line to the curve at P. Kalau kita perhatikan di sini, pelajar perhati sekejap, titik P di sini. Okey. Kalau kita ambil, katakan pergerakan satu titik, kita ambil titik di sini, nampak tak color warna merah tu? Tangent line ialah satu titik yang menyentuh pada titik tersebut. Begitu seterusnya, kalau kita alihkan titik, tangent line ialah satu garis yang menyentuh pada titik tersebut. Begitu juga, kalau awak tengok graf yang kita tunjuk ni, dia berlaku pergerakan daripada titik bawah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas sehingga menyentuh titik P. Dan kalau awak perasan, pergerakan curve tadi bergerak daripada warna hijau naik ke atas ke arah warna biru. Jadi, kita boleh katakan exact slope berlaku pada warna biru. Warna biru tu ialah exact slope pada titik P. Tapi pergerakan berlaku daripada bawah ni yang saya tunjuk di sini, yang warna hijau tu bergerak tu, dia akan bergerak ke arah slope P. Sebab tu timbul perkataan approximate slope. Approximate slope.
Okey, saya back dulu kepada apa ni, bukannya slideshow supaya kita nampaklah, macam mana saya nak delete ni? Saya dalam bab ni agak tak pandai sikit. Ya, tak apa tak apa. Kita cuba. Okey, saya padam balik. Okey, kalau kita perhatikan, katakan kita ambil slope pada Q lah. Pada Q ni, di sini. Nampak? Slope pada Q ni, kalau kita tengok, dia warna hijau. Maksudnya kalau kita ambil dua titik PQ, warna hijau. Tapi bayangkan kalau kita move Q tadi naik ke atas. Dan kita gariskan P kepada titik baru. Saya assume sebagai Q1 lah. Dia akan menyebabkan garis hijau tu semakin naik ke atas. Begitu seterusnya, kalau kita naik ke atas lagi, saya simbolkan sebagai Q2, point Q2. Kalau kita sambung dua titik, dia akan menyebabkan apa ni, garis hijau tu semakin naik ke atas dan menghampiri warna biru. Nah, tu macam mana kita nak dapatkan titik pada P, dan apabila slope pada P ni dia hanya melalui satu titik P saja. Yang ni kita namakan sebagai tangent line to the curve at point P. Okey, boleh tengok Okey. Itu definasi saja ya. Okay, first example, find the slope for the curve y equal to x squared plus 3x minus 4. Kita tahu kalau slope represent as apa? Ada setengah menggunakan M, simbol M, equal to when we differentiate y respect to x. Dia akan menghasilkan 2x tambah 3. Dan untuk nilai slope at point 3,14, M sama dengan 2x tambah 3 ataupun 2 darab x, 3 tambah 3. Jadi M sama dengan 9. Jadi bagi contoh yang pertama saja, bila sebut find the slope, maksudnya kita nak dapat dy dx. Dy dx. Kebetulan persamaan yang diberi ialah persamaan yang apa ni, eksplisit, tak ada masalah lah. Jadi direct differentiate sahaja. Yeah. Okay, sorry, salah. Okay, next. Find the slope for curve y equal to x plus 4 over x. Okay, saya biarkan tempat kosong dulu. Okay, cuba bezakan. Okay, cuba bezakan. Differentiate x, automatically 1 lah. Tambah 4
beza X kuasa negatif 1, negatif X, negatif 2. Ataupun 1/4 bagi X kuasa 2. Itu slope. Dan pada titik 15, kita gantikan saja 1/4 bagi X 1 kuasa 2, 1/4 bagi 1, 1/4 negatif. Selesai. Ya. Sebenarnya ilmu ni straightforward saja. Macam mana kita nak dapatkan dy dx. Tapi untuk first, second example ni persamaan yang direct. Mungkin soalan-soalan tu dia akan bagi bentuk yang lain. Implicit function, parametric equation dan sebagainya. Cuba tengok, mungkin ada contoh-contoh yang lain. Ini masih lagi yang sama. Tapi dia nak menguji macam mana kita dapatkan dy dx. Okay, y equal to u over v, y prime. Ingat, v u prime, u v prime over v square. Let u equal to 4x squared plus x minus 2. V sama dengan 2x minus 4 minus 1. Therefore, u1, u prime, apa dia? V prime, apa dia? Kita teruskan. Awak bisa ada. Mau jauh macam itu, tunggu lain. Nanti kita diskan lagi. Lebih bisa aja. Dapatlah. Okay, sampai. Okay, u prime apa? 8x tambah 1. V prime 2. So, slope sama dengan dy dx. Dan kalau ingat formula tadi, v u prime, u v prime over v square. Jadi selesaikan dulu. V, mana v? 2x minus 1. U prime 8x tambah 1. U 4x kuasa 2 tambah x tolak 2. Dan V prime adalah 2. Bahagi dengan V kuasa 2. V kuasa 2, 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, disebabkan kita nak dapatkan value, jadi sebenarnya pelajar tak perlu ringkaskan pun. Terus ganti. At point x equal to 2 and m sama dengan, kita ganti saja dan tu. 2 kuasa 2 darab 2, 4 tolak 1, 3. 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. 2 kuasa 2, 4 darab 2, 8. 2 tolak 2 darab bahagi 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4 tolak 1, 3 kuasa 2. Dan kita boleh dapatlah apa nilai di sini. Okey, teruskan.
51 tolak berapa? 16 bahagi 9. Jadi 35 bahagi 9. Okey, dah. Okey, seterusnya. Ah, find the equation of tangent line for the curve x squared minus 4xy plus y squared equal to 3 at minus 2, 1. Sekarang ni, kalau tadi find the slope. Sekarang ni find the equation. Yang ni ilmu masa kita belajar form 5 pun kita kena call balik lah. Tapi macam mana pun kita kena dapatkan slope dahulu. Sebab rumus persamaan pada satu titik y minus y1 m x minus x1. Ni kita kena ada ilmu apa? Kita kena ada input satu, iaitu slope. Ini input yang pertama. Dan yang kedua, kita ada titik x1, y1. X1, y1 kita dah ada. Negatif 2 dengan 1. Yang belum tiada ialah, yang belum ada ialah m, slope tersebut. Jadi, daripada sini dapatkan dy dx. Yang ni kita apa ni? Ada kerumitan sikit lah. Differentiate respect to x. Right hand side pun sama. Differentiate respect to x. Okey, saya tunggu sekejap. Cuba dulu. Cuba recall balik. Sana. Yang ni first term tak ada masalah, 2x saja kan. Tapi term ni beza sikit. Dan kalau kita guna dot product, kita assume sini u, sini v. U apa dia? X. V prime kita bezakan y terhadap x. Tu yang saya nak tunjuk. Beza y terhadap x dy dx. V tulis saja y, u prime beza x 1. Ni. Yang ni pelajar jangan buat silap. Dan di sini bila y kuasa 2, 2y beza dalam dy dx. Ilmu yang jangan sekali-kali buat silap. Sama dengan sifar. Dan daripada sini baru kita ringkaskan 4x dy dx. Kalau 4 darab y, 4y tambah 2y dy dx. Yang ada dy dx sebelah kanan, sebelah kiri, yang tiada berada sebelah kanan. Jadi di sini kita boleh ringkaskan dulu. Saya ringkaskan yang ada dy dx. 2y tolak 4x. Dan yang tiada melibatkan dy dx, kita letak sebelah kanan. Negatif 2x tolak 4y. Okay, next. Dy dx sama dengan negatif 2x tolak 4y bahagi 2y tolak 4x. Therefore, M pada titik apa? Negatif 21.
Ganti dalam tu. Negatif 2 darab negatif 2. 4 darab 1 bahagi Y adalah 1. 4 darab X adalah negatif 2. Baru kita selesaikanlah. Negatif, negatif 2, negatif 2, 4. Tolak 4 bahagi 2 tambah 8 sifar. Oh, ini ada sedikit masalah ni. Saya nak pelajar tolong semak kat mana saya buat silap. Di sini dia akan menghasilkan sifar bahagi 2 campur 8, 10 sifar. Saya nak pelajar tolong semak. Saya buat pembezaan silap kat mana 2x tolak 4 x divided dx tambah y times 1 tambah 2y divided dx. Okey, setakat ni betul. 2x minus 4. Sin salah 1. Tolak 4y. Jadi tambah 4y. Jadi ni salah lah. Di sini sama dengan negatif 2 darab negatif 2 tambah 4 darab 1 bahagi 2 darab 1, 4 darab negatif 2. Jadi akan menghasilkan 4 tambah 4. Ini baru logik. 2 tambah 8. Jadi 8 per 10 ataupun 4 per 5. Okey, dah. Siap satu bahagian. Equation. Ya. Therefore, cuba tengok y minus y1. Mana y1? Y1 ni adalah negatif 21 kan? Y1 adalah 1. M 4/5. X minus X1. X1 adalah negatif 2. Y minus 1. 4/5 X tambah 2. Ataupun kalau kita jadikan 5 tu berada sebelah kiri, apa yang saya buat? Okey. Kalau saya letak 5 Y tolak 5 sama dengan 4 X tambah 8 pun betul juga. Ataupun saya jadikan Y sebagai tajuk rumus. Kalau saya jadikan Y sebagai tajuk rumus, saya boleh tulis Y sama dengan 4/5 X tambah 2 tolak 1 bawa ke kanan jadi tambah 1. Kembangkan. 4/5 X tambah 8/5 tambah 1 sama dengan 4 X bahagi 5. Kalau per 5/5 jadi 13/5. Ini adalah persamaan. Apabila titik yang menyentuh pada persamaan ini. Sekali lagi Find the equation of tangent line for the curve x squared minus 4xy plus y squared equal to 3 at the point negative 2, 1. Jadi, basic formula yang perlu awak ingat ialah dia mesti ada dua input. Satu, curve. Yang kedua, point. Curve adalah M. Point adalah negatif 21 ataupun kita simbolkan sebagai x1, y1.
Jadi rumus dia ialah y minus y1 equal to mx minus x1. Yang ni dulu pelajar kena hafal. Daripada rumus ni, dua input yang perlu ada. Satu, m. M sebenarnya kita kena cari daripada persamaan. Dan yang kedua ialah x1, y1. Tapi x1, y1 dah diberi siap-siap dah. Negatif 2, 1. Okey pelajar. Salin dulu. Tak, nanti saya hantar. Ada tulis. Saya hantar apa ni? Ni yang saya ambil ni. Okey, kalau kita perhatian ni, kesusahan kita sedikit ialah untuk menghasilkan slope. Untuk menghasilkan slope, untuk mendapatkan slope. Okey. Dah siap salin? Belum. Okay, saya tunggu sekejap. Okey, dah siap ya? Contoh terakhir. Cekap. Okey, contoh terakhir. Given the parametric equation of a curve x equal to t minus 1 over t, y equal to t plus 1 over t, where t not equal 0, find the coordinate of the point on the curve where its gradient is 0. Tengok. Dia punya keyword ialah gradient is 0. Tapi apa the gradient? Gradient refer kepada m. M adalah dy dt. Kalau parametric equation x sama dengan t tolak t kuasa negatif 1, pelajar kena dapatkan dulu dx dt. Dan kalau y sama dengan t tambah t kuasa negatif 1, pelajar kena dapatkan dulu dy dt. Dan apabila dia kata gradient is 0, apa maksud gradient? Gradient ialah slope. Tersebutlah. M sama dengan dy dt. Tapi untuk parametric equation, M sama dengan, cuba tengok. Kita apply rule. Dia akan menghasilkan dy dt over dx dt. Jadi, mana dy dt? Sini. Mana dx dt? Sini. Cari dulu. Okay, saya bagi idea dah. Okey, cuba awak selesaikan. Saya tunggu sekejap. Okey?
Di SDT, differentiate T satu, tolak kalau kita putus kuasa negatif satu, T jadi kuasa negatif dua. Beza dalam satu lah. Jadi kalau kita tulis satu, negatif positif, T kuasa negatif dua, ataupun satu per T kuasa dua. Dia tambah Okey, di sini sama, beza T satu, tambah negatif satu, T kuasa negatif dua. Dan ringkasan kita yang satu tolak, T kuasa satu tolak O. Cara penulisan ini menyebabkan uh, saya memang takut pelajar keliru. Satu tolak satu bagi T kuasa dua. Okay. Jadi macam mana anda dapatkan di SDT? Macam mana anda dapatkan di YDT? Kita guna rumus dy dt over ds dt. Oh, ni salah ni ya. Uh, Ni salah ni, bukannya dy dt, dy dx. Sorry. Sebab tu kita buat silap sini. Jadi M, saya sambung balik. M adalah dy dt satu tolak satu bagi T kuasa dua. Ds dt satu tambah satu bagi T kuasa dua. Kalau sekiranya dia kata if gradient is zero, that means if M equal to zero. So, dia akan sama dengan satu tolak T kuasa 2 bagi 1 tambah 1 bagi T kuasa 2. Dan kalau kita bawa ni sebelah kiri, 1 tambah 1 tolak bagi T kuasa 2 dan sifar lah. Jadi dia akan menghasilkan sifar sama dengan 1 tolak 1 per T kuasa 2. Ringkaskan lagi, 1 per T kuasa 2 sama dengan 1. Kalau kita darab silang, T kuasa 2 sama dengan 1, dan T sama dengan tambah tolak 1. Mengapa T dapat T sama dengan tambah tolak 1? Sebab kalau kita ambil satu saja jawapan, 1 kuasa 2 sama 1, sebenarnya negatif 1 kuasa 2 pun sama dengan 1. Sebab tu dia akan ada 2 T. T sama dengan tambah tolak 1. Okey. Kes yang pertama. Bila T sama dengan 1. Okey. Apa titik X sama dengan 1 tolak 1 bagi 1. Sifar kan? Y sama bila T sama 1. 1 tambah 1 bagi 1. 2. Jadi titik yang pertama, untuk kes yang pertama ni, awak akan ada sifar 2 dengan M sama dengan sifar. Bila T sama dengan negatif 1, X sama dengan, kita ganti dalam ni, negatif 1, saya kira katanya, negatif 1 jadi negatif positif, tambah 1, sifar. Bila Y sama dengan T sama dengan negatif 1 dalam Y pula, negatif 1 tambah 1 bagi negatif 1.
Negatif 1 tolak 1, negatif 2. Dan kita akan terdapat satu lagi titik sifar negatif 2 dengan M sama dengan sifar. Jadi, bila dia tanya find the coordinate of the point on the curve where gradient is 0. Jadi sebenarnya, bila M equal to 0, kita akan ada dua titik. Titik pertama, T sama dengan tambah tolak 1, T sama 1. Jadi sambung sini, sambung sini. When T equal to 1, kita akan terdapat 0 dan 2. Case yang second case ni, bila T sama negatif 1, X sama sifar, Y sama negatif 2. Jadi, kita dah dapat koordinat dia. Untuk B ni, dia berdasarkan rumus di sini. Ganti saja terus nilai T sama dengan 2 dalam persamaan tersebut. Ganti T sama 2 dalam persamaan ni. Macam mana kita nak dapatkan, saya salin sikit, saya bagi idea sikit. Sekejap. Okay. Okey, jadi kita ada tadi X sama dengan T tolak 1 per T. Dan kita ada Y sama dengan T tambah 1 per T. Dan kalau dia kata, find the equation of tangent line at T sama dengan 2. Bila T sama dengan 2, jadi X sama dengan 2 tolak 1 per 2, Y sama dengan 2 tambah 1 per 2. Di sini akan menghasilkan 4 tolak 1, 3 per 2. Dan sini Y akan menghasilkan 4 tambah 1, 5 per 2. Jadi kita dah ada satu titik, 3 per 2, 5 per 2. Dah. Masalah sekarang ialah slope. Sama dengan dy dx. Kita dah ada tadi. Apa dia slope? 1 tolak 1 per T kuasa 2 bahagi 1 tambah 1 per T kuasa 2. Nah, di sini kita ganti saja apabila M sama T sama 2. 1 tolak 1 per 2 kuasa 2, 4. 1 tambah 1 per 2 kuasa 2, 4. Jadi, kalau kita samakan pembawah 4, 4 tolak 1. Sini sama, kalau sama pembawah dapat 4 tambah 1. 54 ni pembawah 3 bagi 5. Ini kita dah dapat slope. Jadi, kalau dah ada titik, ada slope. Rumus mana? Y1, M, X tolak X1. X1, Y1 ni ada sini. Dan M di sini adalah slope di sini. Dan di sini gantikan. Jadi, ini adalah rumus apabila kita nak dapatkan persamaan yang melalui titik X1, Y1 dan slope M. Rakam gambar ataupun sila buat catatan. InsyaAllah. Teruskan yang ni, pelajar akan dapatlah penyelesaian dia.
Okey, salin dulu. Pukul 10.49 dah. Okey, dalam slide ni saya jadikan ni sebagai homework lah. Pelajar boleh teruskan lagi. Okey, dalam slide ini ada exercise yang pelajar boleh teruskan. Exercise yang kedua dan exercise yang ketiga. Saya tengok persamaan ni agak direct sahaja, dapatkan dy dx, kecuali exercise kedua tu dia melibatkan implicit function. Tapi kebetulan contoh ni setara dengan contoh yang saya dah selesaikan tadi. Okey, untuk kuliah seterusnya kita akan masuk pada minggu hadapan, tapi disebabkan hari Selasa tu adalah hari nuzul Quran dan cuti bagi negeri Pahang lah. Jadi kuliah kita tiada pada hari Selasa dan kita jumpa lagi pada hari Khamis, insya-Allah. Setakat ni saja kuliah kita pada pagi ni. Mohon pelajar bagi panduan dan jumpa lagi pada minggu hadapan lah hari Khamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.